Salah satu insiden yang paling dahsyat dan teruk sekali dalam sejarah rakyat Palestin ialah di Darul Yasin, kampung yang nama Yasin. Kawasan itu, Yahudi datang, berkumpulan, macam samsingnya, pergi bakar semua rumah. Dia bawa masuk tentera Yahudi punya banyak. Dan pada ketika itu, kalau ada orang cuba keluar nak selamatkan diri daripada rumah masing-masing, mereka tembak melalui jarak dekat. Lepas tu, mereka ambil anak-anak, lebih kurang dalam 56 orang. Yang terselamat sempat cerita, 56 orang anak-anak. Dia panggil ibu bapa mereka, kanak-kanak tu punya mak bapak, tengok. Tak boleh buat apa kan? Tengok depan mata, mereka belasah budak-budak kecil itu, yang besar-besar macam tadi tu. Dia belasah tumbuk. Terajang dan segalanya dah buat, dah ganyang cukup-cukup, dia pancung kepala budak-budak tu. Depan mak bapak. Dia, Yahudi ni, dia bukan saja nak bunuh orang Palestin. Dia nak bagi jiwa orang Palestin mati. Semati-mati ni, dia memang jahat. Lepas tu, dia buat apa tau? Dah bunuh semua lelaki-lelaki, dia ambil semua perempuan-perempuan Palestin, dia telanjangkan. Dia ambil perempuan-perempuan Palestin ni, telanjangkan, dia masuk dalam lori dan bawa pergi pusing dekat kawasan-kawasan Yahudi untuk diperagakan. Lepas tu dia ambil perempuan-perempuan ni, dia bunuh ramai-ramai. Itu Yahudi 1948. Boleh bayang Yahudi 2013. Jahat dia makin jahat, teknologi dia lagi canggih. Jadi Yahudi dia ada ketenteraan dari segi ketenteraan laut yang tercanggih di dunia, ketenteraan udara yang tercanggih di dunia, ketenteraan darat yang tercanggih di dunia. Palestin tidak ada tentera. So kalau baca berita terbuka CNN ke apa ke, kalau Yahudi dia bagi statement, kami nak menyelamatkan nyawa kami, rakyat kami daripada bom-bom Palestin, kita dah tahu. Tidak ada tentera-tentera yang canggih, peralatan yang canggih di Palestin. Hanya bom-bom buatan tangan buat kat rumah. Tu sahaja. Dan inilah realiti keadaan Palestin. Kalau kita tak tolong, tak ada siapa dah nak tolong. PBB, United Nations, tak boleh buat apa. Mereka, Amerika Syarikat, berkawan kamcing dengan Yahudi. Saya bukan kata, Barack Obama sendiri keluar pada mulut dia kata. Hillary Clinton yang kata daripada mulut dia. Baru-baru ni, beberapa minggu lepas, mereka sendiri kata, Yahudi dan Amerika Syarikat mempunyai persahabatan yang istimewa. Istimewa. Jadi kalau dia ada persahabatan yang istimewa, dia nak tolong ke dekat orang Palestin? No way, tak akan. Mati hidup semula, dia takkan tolong. Dan kenapa pentingnya perhubungan ini? Amerika Syarikat ada veto power. Kalau PBB kata apa sahaja pun, kalau Amerika Syarikat satu dunia, kiranya perwakilan satu dunia kata, kita kena tolong Palestin. Tapi Amerika Syarikat kata, no. Jadi jawapannya, no. Dan itu yang berlaku pada Palestin sehingga ke hari ini. Saya tengok pada 2008, apa yang berlaku, saya tak boleh terima dah. Saya dah sampai satu tahap, saya kata, cukuplah, aku tak mau salahkan PBB, aku tak mau salahkan pada negara-negara Arab, aku sendiri nak buat. Tapi apa yang aku boleh buat? Tapi kalau anda percayalah cakap saya, kalau terdetik dalam hati anda walaupun sedikit kata aku sendiri nak buat something, aku nak contribute, walaupun aku ni tak kuat, aku bukan politician, aku bukannya hebat tak mana pun, orang biasa. Kalau terdetik di hati anda pada hari ini, insya-Allah Allah akan bagi jalan ke anda semua untuk membantu Palestin. Umar Al-Khattab dia dengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam khutbah dia kata satu hari nanti Palestin akan dibebaskan oleh seorang pemuda. Dan Umar Al-Khattab pada ketika tu, dia duk dengar, dia terdetik dalam hati dia, aku yang nak jadi pemuda yang membebaskan Palestin. Dia terdetik dalam hati dia, dia start dengan niat. Dan nak tahu apa jadi? Memang dia yang bebaskan Palestin. Dia yang bebaskan Palestin. Dan kali keduanya oleh Salahuddin Al-Ayyubi. Jadi saya nak bagi tahu, kita kena ada cita-cita nak bebaskan Palestin. Mesti kena ada. Kita jangan ingat kita perempuan tak boleh buat. Kita boleh buat macam-macam. RM1 kita tu kalau campur ni, dapat membantu satu mungkin beberapa buah keluarga. Dan baru-baru ni,
saya pergi sana, masa saya balik, saya dapat borang profil anak-anak yatim yang bapa dia syahid sewaktu peperangan yang baru-baru ni. Ada lebih kurang 300 nama. Dan nak survive, nak tolong mereka ni, nak pergi sekolah dan sebagainya, tahu berapa? RM150 je. Tak berapa nak mahal. Jadi kalau katalah 3-4 orang kumpul yang ramai, boleh sponsor satu family. Dan saya dah tengok dalam trip saya 2 kali, ibu bapa angkat yang pergi, tapi tak boleh bawa keluar mereka. Mereka memang kena duduk kat situ. Yang ibu bapa pergi ke Gaza, pergi jumpa anak-anak mereka. Ya Allah, saya bagi tahu, saya rasa indahnya apa saya tengok. Dan saya tengok seorang lelaki ni, dia sponsor 6 orang anak angkat. Dan dia tu macho. Dia memang menitiskan air mata bila tengok anak-anak di sana. Dan masa saya jumpa seorang anak Palestin yang ayahnya syahid, dia kata apa tahu? Dia cakap kat saya pun terkejut. Kata, I love going to school. Saya suka pergi sekolah. Dan mereka diajar oleh guru-guru mereka untuk pergi ke sekolah walaupun dalam peperangan. Dan ini saya dapat makluman sendiri daripada wartawan. Ada wartawan yang ke sana pada tahun 2008, dah nak kena evacuate balik Malaysia sebab dah makin bahaya. Dia turun kat hotel, kat depan hotel dia nampak budak-budak sekolah pakai baju sekolah. Dia kata, nak pergi mana ni? Dah tengah-tengah perang. Budak-budak tu kata, cikgu kata, apa sekalipun setiap hari kena pergi sekolah. Dan anak-anak kat sana, kalau kita buka Quran ya, buka kat dia tunjuk macam tu, dia boleh bagi summary, dia boleh buat kesimpulan, rumusan apa yang Allah katakan dalam surah ataupun ayat tersebut. Masya Allah. Dan anak-anak kecil dia boleh hafal ayat Quran. Malu kita. Dan begitulah terang hatinya orang kat sana. Dan kalau anda kat sana, saya nak bagi tahu, saya ada jumpa wanita-wanita kat sana, ada sekenduri macam ni lah, tapi tak secantik macam ni lah. Di bawah khemah-khemah biasa, saya dikenalkan. Saya ada seorang lelaki ni, dia bawa saya, dia kenal. Dia budak student USM dulu, dah PhD. Dia tolong kenalkan saya lah kat semua orang. Saya ni duk kerja menangis sepanjang-panjang tu sebab saya tengok anak-anak kecil ramai saya tahu. Semua tu ayah-ayah syahid. Saya jumpa seorang wanita dalam umur dalam 60 tahun kot saya rasa. Dia mai kat situ ada dengan 3 menantu dia. Perempuan-perempuan lah, menantu perempuan. Dengan cucu-cucu dia. Tahu tak dia kata apa? Saya memang sampai orang yang translate kat saya tu kata, sister, sebab dia tengok saya duk beremosi sangat. Sister kena sabar. Bila jumpa dengan wanita tuan ni, kena sabar. Kena kuat. Dia kata, you have to be strong. Saya cerita saya pun nak sebab. Dia kata, perempuan tu kata kat saya, makcik tu kata kat saya, makcik sedih. Bukan sedih sebab anak makcik syahid. Tapi makcik sedih tak ada lagi dah anak makcik yang nak syahid. Yang nak mempertahankan negara. Saya terkejut. Kita ni kalau boleh nak anak kita selamat kan. Macam tu pandangan seorang wanita di sana. Dan lelaki tersebut dah kenalkan saya semua. Dia bawa saya ke tepi. Lepas tu dia kata, Farah, saya nak minta tolong ke awak satu benda. Awak balik Malaysia, tolong sampaikan mesej ni. Saya pun berdebat, apa dia nak bagi tahu kat saya? Dia kata, tolong bagi tahu kat orang Malaysia apa yang saya nak bagi tahu ni. Saya pun duk dengar lah, duk pasang telinga. Duk berdebang apalah. Dan dengan duk harap, janganlah aku lupa apa yang hang kata ni. So dia kata kat saya, dia kata, kami orang Palestin, hidup kami susah. Hidup kami sempit. Hidup kami memang selalu dihempit dari segala cara, segala bentuk dan segala arah. Memang hidup kami susah. Tapi tolong bagi tahu ke orang Malaysia, kami tak pernah menyalahkan Allah dan memang kami bersyukur kepada Allah. Dia tak kata dia tak menyalahkan Allah. Dia kata dia bersyukur dengan Allah. Tu ayat dia. Dia bersyukur dengan Allah. Dia kata kalau bukan kerana kesusahan kami, kami tidak akan berterusan nak membebaskan Masjidil Aqsa. Kita ni duk risau dia cukup makan ke, cukup tidur ke apa semua kan. Dia punya otak duk fikir pasal Masjidil Aqsa lagi. Betapa hebatnya orang Palestin. Dan yang paling saya terkesan, baru-baru ni kami pergi ke rumah anak yatim. Saya pergi bergambar dengan seorang budak kecil ni. Saya tak tahu sebab apa saya duk kerja nak ambil gambar dengan dia. Saya dengan suami saya duk posing dengan budak tu. Dan kami jumpa dia. Dia senyum ya, muka dia tu tersenyum. Senyum sepanjang. Kami pun peluk dia kot sini, dia macam tu lah kan. Setengah budak tak selesa kan. Dia biar saya peluk macam tu, peluk macam ni. Suami saya peluk dia semua. Budak tu kecil, comel dalam umur, dalam 4 tahun kot. Duk posing dia senyum lah sepanjang panjang. Dia redha je.